tarian. Dia panggil tarian kebangsaan. Dia macam tu. Dia ubah nama. Arak, dia tak nama arak, dia kata bukan khamar, tapi dia panggil masyrubat ruhiyah. Dia tukar nama tu. Bahasa Arab dia ubah nama. Dia panggil minuman penenang jiwa dia panggil. Baru ni masa raya baru ni ada orang Cina datang rumah saya. Dia ni bos pada adik saya. Datang ke Melaka lah. Al-Bajah. Jadi bila datang tu mata dia merah. Jadi sembang-sembang lah, dia punya staff dia Cina semua adik saya, lelaki perempuan ni. Tapi dia sayang betul adik saya ni. Sebab adik saya ni dia accountant dan dia sangat tegas lah. Dia tak pandai kona-kona. Cina ni orang bisnes dengan dia kalau orang tu betul dia pegang. Dia jaga orang tu. Jadi bila datang ke rumah tu mata merah. Dia kata, you sakit ke? Apa ni, tak sihat ke? Dia kata tak, semalam air mabuk je. Terang cakap, air mabuk semalam. Oh, you mabuk? Pukul apa you tu? Air mabuk pukul 3 pagi. Kat mana you mabuk? Dekat rumah. Air tak keluar minum kat luar. Air minum kat rumah dengan bini air. Sama-sama mabuk je. Jadi pagi tadi bangun pukul 9 pagi. Nak datang sini, datang Melaka tu pukul 11 nak keluar. Pukul 9 bangun, mandi-mandi apa. Bawa kereta datang, jam pula dia. Yang menarik ni dia kata mabuk ni bagus. Saya kata kenapa you mabuk? Mabuk ni kan tak bagus. Dia kalau you bawa kereta you langgar orang. Oh, dia kata tu sebabnya air minum kat rumah. Tengok. Dia pandai dia pernah tu pula. Saya pun cakap kata kalau you sekarang ni mabuk bahaya untuk kesihatan. Betul. Air pun ada kencing manis. Air punya kencing manis sangat tinggi. Doktor pun cakap sama air, dia kata you minum ni go to hell, mati terus dia kata. Doktor pun cakap dia macam tu. Tapi dia kata tak boleh, air tak boleh tinggal mabuk dia kata sebab air banyak masalah. Bila air minum arak, mabuk, dia kata air hilang masalah tu dia. Masa tu pun saya pun cakap lah, dia kata kami orang Islam, dia kata masalah banyak macam mana pun kami tak boleh mabuk. Sebab mabuk tak selesaikan masalah. You bangun pagi esok, semalam you mabuk pukul 3 pagi. Pagi tadi you bangun, you ingat nak mana you punya masalah. Ingat? Tu bila masalah selesai. Jadi kita dakwah juga slow-slow. Disebabkan kita dakwah, dia boleh masuk masa tu. Sampai dia cakap kat adik saya, dia kata, you punya abang banyak pelik. Dia cakap, dia bagi sama saya. Dia bila dia cakap tu, tengok-tengok dia bagi ampau ke adik saya RM3,000. Dapat ke adik saya, aku tak dapat. Kita nak cakap dengan dia. Tapi nak bagi tahu, dia orang pun sebenarnya dia tak suka mabuk. Tapi dia terpaksa, dia panggil masyrubat ruhiyah. Dia panggil minuman penenang jiwa. Ubah. Kita orang Islam, kau ubahlah nama macam mana pun tetap haram hukum dia. Sekarang ni rasuah, dia ubah lain pula, sedekah. Dia ubah ke mana nama? Hadiah. Dia ubah ke mana nama? Dia panggil ni hadiah. Orang ataupun selain daripada hadiah apa lagi? Commission. Tu kena beringat tu. Commission ni juga ada. Commission ni kalau bisnes ya commission. Tapi kalau bukan commission, awak kerja kerajaan tiba-tiba dapat commission. Commission apa benda? Tu kena faham apa maksud rasuah. Sekarang ni tajuk dia hadayah ar-ra'iyah ilal hukam. Hadiah-hadiah diberikan kepada pemimpin. Ni dia. Ataupun orang yang ada kuasa. Dia orang tak panggil rasuah tu, dia panggil hadiah. Al-Islam yuharrimur rasuah fi ayyi suwar kanat. Islam haramkan rasuah dalam semua keadaan. Itu prinsip awal. Wa bi ayyi ismin summiyat, ataupun dengan nama-nama lain. Wa in tasmiyatuha bismin al-hadiyah, walaupun namanya dengan nama hadiah. La yukhrijuha min dairatil haram ila al-halal, dan ia tetap jadi haram, takkan mubah jadi halal. Sebab apa orang tu bagi hadiah? Kenapa dia bagi hadiah? Kerja apa je? Kerja? Mengajar? Mengajar. Kenapa toke-toke tu tak bagi hadiah kat awak? Dia tak bagi kan? Tuan-tuan ambil lah cikgu ambil cikgu. 5,000 hadiah. Ada pernah dapat ke? Toke besi ke, toke jalan raya ke, ada tak? Tak ada kan? Kenapa tak bagi? Kenapa dia bagi dekat orang yang pegang tender? Sebab kuasa. Itu dipanggil hadiah lil hukam. Bagi hadiah kepada pemimpin. Tu kena beringat. Jadi tak boleh terima sebenarnya hukum.
Sebab kata Nabi SAW, man ista'malnahu ala amalin farazaqnahu rizqa manahnahu ratiban fama akhadahu ba'da dhalik fahuwa ghulum. Ini hadis riwayat Imam Abu Dawud. Sesiapa yang telah diberikan rezeki, macam contohlah orang tu dia dapat dapat mihnah, dia dapat gaji. Contoh jawatan besar, pegang bos sebagai contoh, bos JKA Putrajaya sebagai contoh. Nah, jawatan besar, gaji besar. So, dia dapatlah gaji dia. Tu kata Nabi SAW. Siapa yang dapat gaji tu, itu rezeki yang Allah bagi. Kau peganglah jawatan tu kalau orang bagi jawatan besar kan. Tu sebab sekarang ni timbalan ketua pengarah, timbalan ketua setiausaha Kementerian Kerja Raya, alumni fakulti punya Islam. Dia tahu halal haram tu. So, orang nak kona-kona tak dapat. Harap-harap tahu lama kat situ. Sebab jalan ni bukan main. Jalan ni masalah ni. Jalan ni projek. Kadang-kadang dapat orang sama. Sebab marahnya orang tu. Sebab berlobang-lobang. Kadang-kadang dia tampal macam tu dekat rumah saya tu. Sebab bila bocor kan. Bila banjir, basah apa. Dia berlubang-lubang. Bila berlubang-lubang, dia orang datang tampal. Tapi claim macam mana? Tu dia. Tapi boleh lepas macam mana tu? Tak? Yang pegang jawatan sebagai contoh jaga bangunan. Kat Putrajaya ni pun ada. Kan? Bangunan yang tak selesai. Dah siap. Orang duduk ada masalah. Retaklah. Banjir daripada atas, air pecah ke atas ke bawah. Macam mana boleh berlaku benda tu? Siapa yang pantau? Macam contoh dia punya arkitek dia. Arkitek dia ni, saya ada anak murid ramai arkitek. Arkitek besar-besar kot. Dia kata, Ustaz, saya punya tangan, saya tanda tangan tarik je, lepas. Dapat payment orang tu. Jaga rumah-rumah yang orang buat kan. Orang buat perumahan tu kan. Dia arkitek. Dia pergi tengok. Dia tengok, okey. Ni kenapa macam ni? Kenapa tiang tak betul? Kenapa dia punya saluran tak betul? Kenapa lepas? Kalau ikutkan arkitek tu dia tahu. Dia tahu, ni tak boleh ni. Kenapa lorong kat sini? Apa ni lorong najis, dia panggil apa tu? Manhole. Manhole kenapa kat sini? Patut kat tepi sana. Orang nak tambah rumah tak boleh. Jadi habis huru-hara sekali. Bila dapat tahu, lepas tuan rumah beli, nak buat renovation, tengok-tengok manhole. Betul-betul dekat tepi jalan. Tepi rumah. Macam mana nak buat renovation? Nampak? Ubah. Dia punya wiring berpusing-pusing, patut diikut laluan. Tak betul. Kenapa boleh lepas? Rasuah. Dia tanya, tak, saya ni dapat hadiah. Tengok. Sekarang ni macam-macam cara tuan-tuan. Tu sebabnya SPRM dia bekerja keras untuk dapat benda ni. Sebab banyak sangat isu. Sebab bila pegang jawatan, ambil. Tapi jangan ambil lebih daripada tu, kata Nabi. Siapa yang ambil lebih daripada tu, itu dinamakan fahuwa ghulum. Itu dah melampau. Dah melampau daripada batasnya. Gaji orang pegang-pegang jawatan ni tuan-tuan, dia punya tanda tangan dia 40,000 tau. Tanda tangan dia. Jadi kalau dia dah tanda tangan 40,000 macam tu, dia nak lebih daripada tu dengan ambil rasuah, maka kau jawab kepada Allah Ta'ala. Itu dipanggil ghulum, melampaui batas. Wa ahda ila Umar bin Abdul Aziz hadiyatan wa huwa khalifah faraddaha. Pernah berlaku pada zaman Umar bin Abdul Aziz. Ni Umar Abdul Aziz. Kepimpinan dia 2 tahun lebih. Bila pemimpin yang hebat ni tak lama mati je. Tapi yang rasuah ni panjang pula umur dia. Tak tahu tu orang kata macam mana Ustaz dia orang panjang umur. Itu panggil dalam Islam dia panggil tadarrujan. Istidraj. Allah uji dia. Allah panjangkan umur bukan nak bagi Allah bagi berkat, tapi Allah nak tunjukkan penghinaan demi penghinaan. Na'udzubillah. Cuba biar pendek umur tapi barakah hidup. Daripada panjang umur keberkatan tak ada. Allah nak tunjuk kehinaan demi kehinaan. Na'udzubillah. Tu jangan main. Pernah Umar bin Abdul Aziz diterima hadiah daripada seorang. Orang bagi hadiah ke dia. Faraddaha, dia hantar balik. Dan dia kata kepada orang tu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiyah. Orang tu pun bagi tahu dekat Umar bin Aziz, Nabi pun terima hadiah. Takkan kau tak terima hadiah? Qal,
kana dzalika lahu hadiyatun wa huwa lana rushwah. Rasuah, hadiah itu berlaku bila bila kita dah biasa dapat hadiah daripada orang yang sama sebelum kita ada jawatan. Contoh, Haji sebelum jadi menteri, kita kawan rapat kok, rapat baik, dah lama dah baik kita, selalu dapat hari jadi dapat hadiah, hari jadi dapat hadiah. Malangnya bila jadi menteri, adakah hubungan kita putus? Tak, tetap berkawan, tetap pergi jalan kat rumah, bawa hadiah, bawa makanan, tak ada masalah. Sebab apa? Boleh terima, itu keadaan yang dah biasa. Tapi bila jadi jawatan je baru kau dapat hadiah, itu tak boleh. Dapat je jawatan, oh hadiah penuh, hamper, Allah Rabbi, hamper, bukan main banyak. Kadang-kadang tak minta pun penuh depan rumah. Tak depan rumah, no, dekat pejabat penuh hamper. Tu tanda-tanda tak bagus lah tu. Kena beringat. Sebab hadiah di sisi manusia biasa, kalau kamu kata ini hadiah, tapi ia bukan hadiah, ia adalah rasuah. Sebab Nabi SAW tak terima hadiah daripada orang kalau katakan Nabi ada jawatan. Wa ba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waliyan yajma'u sadaqat, qabilah daripada qabilah. Falamma jaa ila rasul amsaka ba'd ma ma'ahu wa qala hadha lakum wa hadha li hadiyatan. Faghadaba an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala alla jalasta fi baitin abika fi baiti abika wa baiti ummik hatta ta'tika hadiyatuka in kunta sadiqa. Tengok Nabi bagi tahu ni. Suatu hari Nabi hantar seorang wali, pemimpin, dia beri wakil Nabi ke suatu tempat untuk mengumpul sedekah. Mengumpul inilah dia panggil harta ataupun kutipan-kutipan sedekah, zakatnya dekat situ. Sebab bila kita pegang zakat ni dia ada projek tau. Bangunkan rumah asnaf, itu projek. Kumpulkan duit nak bagi makan, katakan saya ni amil zakat, ataupun saya ni saya pemimpin yang kutip zakat, CEO zakat kata contoh, saya ni CEO zakat. Zakat ni cara pembahagian ni macam-macam, ada bagi duit, ada dalam bentuk wang ringgit, kita buat makan-makan sebagai contoh. Saya nak buat makan, kita nak buat makan untuk fakir miskin dekat Putrajaya, semua kita kumpul yang bawah B40, yang miskin, yang asnaf ni. Berapa ramai? 1,500 orang makan datang. Pakai duit ni. Kata pakai duit daripada Baitul Mal ke, daripada zakat ke, daripada duit amil ke. Siapa yang akan bagi kontrak? Kontrak masak. Ingat tak ada untung ke? Buat kontrak makan ni jutawan bang, jutawan. Ramai saya kenal, jutawan. Kenal dengan pemimpin, setiap projek makan-makan pemimpin dia akan buat. Kementerian A dia akan dapat. Kementerian B, cukup bang. Satu kepala dia charge berapa? Makannya berapa? Boleh kira lah, kalau orang pandai masak dia boleh. Ini kalau kira semua ni dalam berapa ringgit je? RM3. Tapi dia charge RM18. Satu untuk aku, satu untuk kamu. Tu dia kata. Sebab bila Nabi hantar tu, dia boleh cakap, ini untuk sedekah, ini untuk aku punya hadiah, upah aku. Nabi marah. Nabi kata, pernah tak kamu duduk dekat rumah mak kamu, rumah bapak kamu, orang datang bagi hadiah macam ni? Tak ada. Kalau kamu tak ada siapa-siapa, kamu tak ada pangkat, kamu tak akan dapat hadiah, brother. Sebab bila kau ada pangkat, ada hadiah, ada sedekah. Tak ada, tidak boleh diterima. Itu sebabnya summa qal ma lista'mal ar-rajulu minkum fayaqul hadha lakum wa hadha li hadiyatan ala jalsa fi baiti ummihi liyahdi lahu walladhi nafsi biyadihi
la ya'khudh ahadukum minkum syai'an bighairi haqqin illa atallahu yahmiluhu yani yaumal qiyamah fala ya'tiyanna ahadukum yaumal qiyamah biba'irin lahu righa aw baqaratin laha ghawar aw syatin tubar. Allah Rabbi. Tengok. Nabi kata apa? Jangan seorang pun ambil hadiah-hadiah macam tu. Kata orang ni bagi hadiah, jangan ambil. Sebab apa? Sebab takut kita termasuk daripada orang yang akan dilaknat Allah di padang mahsyar. Itu sebab orang kalau dia tahu benda ni, dia tidak akan ambil. Cuba tuan-tuan tengoklah. Tok Guru ni Aziz dia meninggal dunia apa dia kan? Rumah di belakang masjid tu. Baru ni saya pergi semayang balik. Ada ceramah kan? Saja singgah semayang asar. Ada rumah husang dia. Itulah rumah dia. Tak ada rumah mewah-mewah. Allah Rabbi. Hebat. Kalau orang lain jadi YB 5 tahun padan. Kau tengok rumah dia apa? Padan dah. Allah Rabbi. Susah macam tu. Dia makan biasa. Dia pergi kedai dia nak bayar. Dia bayar. Dia nak bayar. Dah kena ada orang lain bayar. Dia kenal orang tu pun dia makan. Orang tak kenal, tak mau makan dia. Dia akan makan. Ada seorang tokai daging. Tokai daging. Pak Mus. Kalau kau orang kenal, Pak Mus ni dia terkenal dengan daging Wagyu. Orang Melayu yang berjaya buka kedai apa ni daging bakar ni semua anak murid dia. Di Terengganu saja 5-6. Ui, tuan-tuan, daging boleh mencecah ribu. Dia ceritalah satu hari. Pak Mus ni berangai, dia kenapa dia berjaya? Dan anak murid dia yang tuan-tuan makan menatai tu kan? Menatai. Dia bukan menatai, menatai. Sebutnya menatai lah. Menatai. Ada kalau orang Kelantan panggil menatai tu. Makan menatai. Sebab daging binatang. Menatai. Lepas tu dia ada yang jahit. Ni tuan-tuan kalau nak makan steak, tuan-tuan cari nama-nama ni. Tuan-tuan jangan pergi makan ikut dan tau. Saya tahu sebab kita jaga halal. Kalau tuan-tuan pergi kat hotel 5 bintang pun, tuan-tuan kena tahu pastikan steak dia tu halal. Sebab orang yang chef yang tak ada agama, dia akan masak dengan wine. Nak ada bau. Nak lembutkan daging itu pakai wine. Dah kena dah. Dah ada kes kena. Tapi tak boleh salahkan dia sebab dia kata memang tak ada sihir halal yang kau pergi makan. Buat apa? Dia ada bau, dia aura bau tu. Jadi cari yang nama-nama ni. Nama-nama orang Islam kita yang ada sihir halal ataupun orang Melayu kita lah. Dia ni pula, tuan-tuan, pernah suatu ketika dia suka jamu ustaz-ustaz. Kebanyakan ustaz-ustaz semua makan wagyu dengan dia lah. Saya makan wagyu dia lah. Kalau aku beli memang tak lah. 4,000 bang besar ni. Memang tak akan. Dia bagi kat kita tu ada 10 orang ustaz, dia potong-potong kecil-kecil, seorang rasa sikit seorang. Dia kata rasa ustaz, ni baru ustaz boleh tentukan hukum. Hukum apa makan wagyu? Halal dah. Ambil tu dia kata cair kat mulut, saya letak kat bibir dalam mulut. Tak tahu lah, rasa daging lah. Rasa daging lah. Orang kata wagyu sedap, saya rasa macam biasa, macam tak ada beza lah. Cumanya harga dia nama mahal. Wagyu ni ada sampai RM4,000. Jadi suatu hari, dia suka jamu ustaz. Datuk Harudin antara orang yang dia suka jamu. Kadang-kadang dia bawa pergi makan, Datuk Harudin ni. Datuk Harudin pula suka daging. Almarhum. Datuk ni Aziz ni, dia tak selalu makan mewah-mewah ni. Sehinggalah suatu hari tu, orang ni jamu makan. Dan orang ni memang dah tak ada kepentingan. Sebab dia memang bisnes daging sendiri. Dia tak ada kaitan dengan kerajaan pun. Lepas tu dia kenal pula dengan ustaz-ustaz ramai. Jadi Tok Guru main makan jugalah. Bila Tok Guru makan, mula-mula satu pinggan. Tok Guru makan sikit sedap. Makan sikit sedap. Makan sikit sedap. Ni dia cerita ni. Dan dia rasa bersalah sampai hari ni dia kata. Dia makan. Tambah satu lagi. Dia makan ramai-ramai tapi Tok Guru makan macam laju sikit lah. Berbanding yang biasa. Makan. Sedap kata daging ni. Memang sedap je, lembut. Ya orang tua bila makan daging lembut sukalah dia. Lembut tu daging. Pak Mus tambah lagi. Tok Guru tanya,
Sedap lagi ni. Berapa harga dia? Tok Guru tengah makan ni. Kat KL. Pak Amos ni dah Tok Guru tanya, takkan nak menipu. Nak tak nak bagi tahu lah harga dia sebenarnya dalam 2 ke 3 ribu ringgit. Ni, satu pinggan ni. Tok Guru habis makan. Makan tengah makan ni. Berhenti makan. Letak, tak usah makan dah. Tak mau makan dah. Terus tak nak makan. Ingatkan harga RM200-300. RM200-300 boleh terima lagi. Tapi bila ribu ni, Tok Guru berhenti. Pak Amos rasa bersalah. Dia kata. Saya rasa bersalah, Ustaz. Rasa bersalah sangat. Dia kata. Apa pasal? Tok Guru berhenti terus. Masa tu, dia sebut. Dia kata, hamba nak makan tak gamuk. Kalau macam ni. Rakyat hamba tak makan. Hamba nak makan ribu. Tak apa, dia orang bayar pun. Berhenti terus. Kalau kita, lagi siapa? Tu tengok. Tu sebab keberkatan tuan, hidup ni penuh barakah. Susah tuan. Tu sebab pemimpin ni, nak jadi pemimpin, dia betul-betul kena ada jiwa. Kalau tidak, tak payah. Kalau you betul-betul jiwa nak bantu rakyat, insya-Allah boleh. Tapi kalau nak kaya, you boleh jadi kaya. Tu sebab jadi pemimpin ni bukan senang. Tu kata Ibn Khaldun, An-nas ala dini khalili. Manusia akan hidup ikut dia punya pemimpin dia. Dia ikut kawan-kawan dia. Kalau dia kawan dengan geng rasuah dia. Tu pemimpin bahaya. Tu sebab pemimpin dia kena ada usrah. Pemimpin dia kena selalu datang masjid. Sebab dia akan dekat dengan orang-orang baik. Betul tak? Katakan ada orang nak bagi hadiah, dia boleh tanya. Katakan ada ustaz masa tu, Ustaz, ada orang nak bagi hadiah lah. Boleh terima? Tak boleh terima. Saya kata tak boleh terima. Sebab ada dah menteri datang jumpa. Masa tu saya kebetulan ada ceramah, dia datang. Datang jumpa kat luar. Kata, Ustaz, ada orang nak bagi macam ni. Dia bagi ke isteri saya macam ni. Saya kata, Datuk Seri minta maaf, tak boleh. Itu tak boleh. Datuk Seri jadi menteri ni, tu sebab Datuk dapat. Kalau katakan tak jadi menteri, dapat tak? Nak tahu dapat tak dapat? Saya tak dapat. Kalau nak bagi semua lah. Kenapa? Dapat Datuk dengan isteri je. Datuk tolak Datuk. Dia tolak. Sebab dia ada autoriti untuk bagi projek. Walaupun dia tak minta projek, tapi bila tiba-tiba hantar minta share. Anak kenal ni. Ni yang pasang kamera selalu. Bila saya jadi menteri, cik sebut kan. Biar hari 15 apa. Tak nak aku. Jadi pensyarah lagi bagus. Kata jadi menteri. Ni. Tiba-tiba datang ni nak buat projek untuk buat video korporat untuk beberapa buah kementerian. Wah. Tengok datang ni. Muka ni. Takkan saya tak terima. Ini yang pasang aku punya tu kan. Kita akan ada empati. Perasaan nak kena bagi sebab kawan baik. Kawan lama. Sama juga orang bagi. Bila orang tu dah biasa bagi kat awak. Nak bagi hadiah. Tiba-tiba kontrak. Projek dia masuk. Syarikat dia masuk. Bang, takkan tak terima bang. Nak tahu nak dia akan note kat tepi tu. Sila ambil perhatian. Macam-macam. Sila ambil perhatian. Tolong tengokkan. Dia kod semua beza-beza. Ini pecah jugalah sikit-sikit. Ni live ke ni? Biarlah, nak macam mana. Kan? Tadi tu beringat. Tu sebab ada orang kaya melampau-lampau. Sebab apa kaya melampau-lampau? Kalau di bisnes saya tak kisah. Saya bangga tengok orang Islam kita kaya. Kaya dengan bisnes aku bangga. Tengok macam Pak Yu kaya, bangga. Tengok macam budak-budak yang jual daging tu kaya, saya suka tengok. Suka tengok. Tengok orang Islam kita beli Lamborghini kan, bangga kita. Tengok orang Islam beli kereta main mawah, suka. Sebab dia suka memberi lepas tu. Tapi kalau kaya disebabkan kamu kaya sebab duit rakyat, saya tak respect, minta maaf. Sebab apa? Apa kayanya? Apa bisnes awak sampai kaya macam ni? Tengok. Baru ni ada seorang, dia cakap kat saya pergi ceramah kat masjid dia. Masjid sebuah negeri lah. Jadi orang masjid beritahu lah, kata, Ustaz, YB kita kaya Ustaz. Kaya sungguh Ustaz. Dia balik dengan helikopter. Kereta tukar selalu. Hebat lah. Ustaz tak bangga dia. Saya kata saya tak bangga pun sebab dia kaya sebab YB. Sebab dia jadi wakil rakyat mungkin. Projek dapat dengan dia. Tapi kalau dia businessman, dia berjaya macam tu, saya bangga. Tan Sri Syed Mokhtar Al-Bukhari. Bila boleh jumpa dia? Tu kita bangga. Dengar nama kita naik semangat lah. Semangat kita. Tan Sri Halim. Semangat kita. Orang bisnes. Kan? Kita tengok orang Islam tu kaya dah. Kita bangga dah. Sebab dia bisnes. Tan Sri Nasimuddin almarhum. Kan? Nazawul. Bangga. Dia ada kekayaan dia kaya. Suka kita tengok orang Islam kita kaya. Tapi
Dia kaya sebab apa? Bisnes. Bukan sebab dia kaya kerana menjadi pemimpin. Sebab itu dia dapat hadiah daripada orang lain. Tu kadang-kadang dia tak perasan duit masuk akaun tu. Ini berlaku dekat sebuah negara tu. Ya. Pemimpin tu tak tahu dia duit masuk. Macam mana tu? Sebab Nabi tak bagi. Wa qala Imam Al-Ghazali, kata Imam Al-Ghazali, idza thabatat hadhihi tashdidat fal qadi wal wali wa man fi hukmihima yanbaghi an yaqdira nafsahu fi baiti ummihi wa abihi. Kata Imam Ghazali, mudah je sekarang ni kalau kamu nak minta nak dapat hadiah. Nak terima hadiah. Kalau kamu duduk rumah mak bapak kamu, kata Imam Ghazali, kamu selalu dapat hadiah. Lepas tu kamu dapat balik, okey. Tapi kalau kamu duduk rumah mak bapak kamu, tak ada orang bagi hadiah kat kamu, orang yang kamu jumpa pun tak pernah jumpa, maka tak payahlah ambil. Itu dia punya istilah ataupun prinsip yang dibawa oleh Imam Al-Ghazali. Mudah saja bagi pemimpin-pemimpin negara, pemimpin-pemimpin negeri, pemimpin-pemimpin kawasan. Kata Imam Ghazali, kalau kamu duduk di rumah kamu, di rumah mak bapak kamu tidak dapat hadiah, fama kana yu'ti ba'dal azal wa huwa fi baiti ummi yajuzu lahu an ya'khudha fi wilayatihi. Kalau katakan kamu dapat hadiah daripada orang itu yang sama semasa kamu duduk rumah mak bapak kamu boleh terima hadiah itu. Hakim boleh terima. Kalau dia kawan dengan kita, boleh terima. Dia boleh keluar makan dengan kita kan. Ingat dulu kita ada hakim seorang ikut kuliah kita. Datuk seorang kan. Hakim. Kita keluar, saya kenal dia sebelum dia datuk lagi. Sebelum dia jadi hakim mahkamah tinggi lagi. Kita kenal dia datang masjid kan satu. Keluar makan. Okey, dia kata, Ustaz saya keluar makan Ustaz. Saya pergi Kedah. Masa tu dia jadi hakim Kedah dengan Perlis. Saya pergi, dia datang ambil tau. Bawa pergi makan. Dia kata, Ustaz saya bawa pergi makan ni. Orang lain saya tak pergi makan Ustaz. Sebab saya tak kenal orang tu sebelum. Ni betul Islam. Sebab kami kenal sebelum dia ada apa-apa. Masa tu dia duduk dekat mana, cawangan kecil je. Kan? Dan duduk datang makan dekat surau bersila kita semua ni. Nampak? Sebab saya kenal Ustaz masa tu. Sekarang saya dah jadi hakim mahkamah tinggi. Tak boleh tahu Ustaz. Tak boleh makan seorangan, tiba-tiba makan dengan orang. Tak tahu rupanya orang ni ada kes dekat dengan saya nanti. Dia tak boleh. Jadi dia tak ambil benda tu. Baguslah, maknanya orang ada agama. Ini tak. Masalah kita ni bila jadi jawatannya, kawan yang makan dalam talam ni tak ingat dah. Dia makan dengan geng baru. Yang makan geng Wagyu dipanggil. Itu masalah. Jumpa, kalau ni Haji datang, nak jumpa dia. Jumpa PA saya. PA terus. Tapi kalau orang-orang tertentu, WhatsApp. Okey, kita jumpa kat sini. Jumpa kat kelab malam. Senang jumpa kelab malam terus. La haula wala quwwata illa billah. Tu bahaya tuan-tuan, hadiah-hadiah ni. Tetapi kalau katakanlah dia tak pernah dapat daripada seseorang ketika dia berada dekat rumah mak bapak dia atau rumah dia tanpa dia ada jawatan, maka tidak boleh baginya. Faharamun lahu an ya'khudahu. Haram baginya mengambil hadiah daripada orang tersebut. Mudah ya Imam Ghazali dibuat kaedah. Maka dalam hal ini tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita kena faham bahawa rasuah itu besar sebenarnya. Makna rasuah itu besar. Bukan saja rasuah, hadiah pun termasuk. Jadi kita tidak boleh ambil mudah dan perkara ini perlu diambil perhatian. Nanti kita akan bincang satu hukum ya tuan-tuan. Sebab saya buka soalan. Ar-rashwah li raf'il zulmi. Sekarang ni rasuah untuk angkat kezaliman. Ni macam mana pula? Dia nak bertanding, ni ramai orang guna kat prinsip ni. Dia nak bertanding, dia terpaksa bagi rasuah. Kalau tak menang dia. Sebab yang zalim tu akan jadi pemimpin sebab dia keluar rasuah duit banyak lagi. Macam mana? Boleh ke tak boleh? Tu nanti kita bincang. Ini bahaya ni. Saya takut nanti orang salah guna kaedah ni. Sebab ramai orang salah faham. Dia kata kita dibenarkan bagi rasuah sebab kita nak lawan kezaliman. Rupanya dia yang zalim.
Tu kena beringat. Tu nanti kita akan bincang insya-Allah. Dia panggil ar-rashwah li raf'i dhulmi. Rasuah untuk mengangkat kezaliman. Dan ada juga rasuah macam contoh, kita tak boleh nak elak. Tu satu hal kan. Dia akan menzalimi kita. Kalau Malaysia saya rasa tak kena kot. Saya kalau negara Arab kena. Nak pasang, saya nak hidupkan saya punya pasport. Sorry, pasport pula. Visa pelajar. Masa zaman saya belajar tu kat Syria. Dia tak mau hidupkan. Kalau saya tak bagi duit tak banyak pun. Dia punya rasuah dia RM10 je. Makan tengah hari. Standard student lah, dia ambil daripada student ni. Tapi kalau saya seorang, kalau ramai, kalau tak bagi dia tu 10 riyal, dia bagi 10 lek, masa tu 100 lira. Lebih kurang RM25. Kalau tak bagi RM25 ni, kita akan dipenjarakan. Tu takut sikit lah. Itu zalim tu. Penjara Arab ni pula, dia penjara dia bahayalah. Saya istilahkan sebagai masuk teruna keluar janda. Dia punya penjara dia. Duduk sehari je. Kau masuk teruna keluar janda terus. Berak tak ada tekan dia panggil. Jangan main-main. Arab. Saya duduk Arab lama, saya tahu lah tu kan. Jadi kita pun nak tak nak kena bagi. Tu dia punya kaedah dia. Dia buat pandai tau. Dia tahu dia student-student datang. Dulu macam ni lah, pakai kopiah, pakai jubah kan. Datang. Nak hidupkan pasport. Liom semua. Dia kata. Hari ni mati kan pasport. Okay. Beres. Khalas badin. Tak tiba ada syuaya. Dia kata datang selepas ni. Kita datang pukul 9 pagi dah tu. Dia buka pukul 9. 8 dia tak layan. 8 dia tengah makan ni tu. Pukul 9. Kita punya pasport tu, kita punya visa tu, dia mati pukul 2:30 petang. Dia ada tarikh. Tarikh kata hari ni 10 hari bulan, 2:30 petang. Maknanya 2:31 habis lah. Kalau dah kira lambat. Jangan saya datang pukul 9 pagi. Dia suruh tunggu situ. Dia layan sampai pukul 12:30. 12:30 nak pasang? Ba'dal istirahah. Lepas waktu rehat. Rehat start pukul 2. Pukul 2 tak nampak patah hidung lagi. 2:25 pun sampai dia. Dia kiri kanan, buat syai dia sikit, minum teh tu. Cukup 2:30. Kita sampai kat dia 2:21, 2:31. Dia pun kata, "Wallah ta'akharta ya Muhammad." Kamu dah lambat wahai Muhammad. Masa tu kita dah geletar. Kata, mundu sabar. Aku ada. Khalas. Lima tak ta'atil yaum. Dia kata, kenapa datang hari ni? Kenapa tak datang semalam? Kalau kau pergi semalam, dia suruh datang esok. Wallah ba'di bukra. Dia suruh datang bukra pula. Dia nak main dengan kita tu. Jadi tuan-tuan, kalau macam ni macam mana? Tu keadaan dia berbeza. Tu nanti kita bincang. Dia panggil ar-rashwah li raf'in zulmi. Untuk angkat kezaliman. Ini pun dia panggil tertekan lah. Kita terpalit dua keadaan yang menekan kita. So nanti kita bincang pada bulan depan. Allah Rabbi. Baik, saya buka soalan kalau ada soalan. Silakan. Makan kan? Dia panggil entertain. Bahasa moden kita entertain. Orang bisnes dia ada istilah entertain tu. Dia ada kad kredit yang digunakan untuk entertain orang-orang kerajaan. Makan semua dia bayar. Merai, kerajaan, dia panggil kerajaan. Kalau katakan tuan kerja apa? Kereta api tanah Melayu. Kat mana rasuah ke tu Ada tak sumber-sumber rasuah tu? You jaga sama ada kereta api ni fail tak fail. Yang buat tu kontraktor dia kan. Bagi contoh. Kontraktor dia pula lepas meeting bila you pun bagi tahu dalam meeting, kena buat ni. Habis meeting. Hari ni tak apa. Kita orang belanja. Padahal dia tu salah seorang daripada kontraktor yang you meeting bersama dia orang untuk dia orang tahu spek.
Tak boleh. Dia dah bawa pergi makan wagyu bang. Tiba-tiba Allah, tayar besi rosak. Tak apa, tutup mata. Tak boleh. Sebab apa? Sebab orang tu dah bagi awak makan wagyu. Jadi nak kata tak boleh terkeluar balik wagyu tu. Tak boleh. Hukumnya tak boleh. Sebab apa? Orang tu dah ada hubungan dengan awak dalam proses kerja. Tak dibenarkan. Tu tak boleh makan lah. Belanja makan. Dia nama dia kata saya tak ada hadiah Ustaz, saya belanja makan. Tetap tak boleh juga. Kenapa kau tak ada duit ke nak belanja makan? Tak. Tu datang meeting ke jabatan kita yang bagi makan kat dia. Sekarang ni pula amalan dia benda. Orang tu dah biasa berterima kontrak. Ni baru ni ada orang tanya. Dah biasa buat kontrak dengan kita. Contoh katakan saya di UKM contoh. Kontraktor kan banyak. Yang buat landscape, yang buat pokok, yang baiki tu, yang tolong potong rumput. Bila sampai hari keluarga, pihak jabatan ni dia minta daripada kontraktor dia bagi hadiah. Tak boleh. Tak boleh. Kenapa kamu minta macam tu? Faham tak? Bila orang tu dah bagi hadiah, dah bagi TV plasma lah, bagi tu, kenapa pula dia macam tu? Tak boleh. Sebab orang itu dah dapat kontrak dengan awak. Bila boleh kita minta dengan dia? Selepas dia dah habis dah, orang tu dah pencen minta dengan dia. Dah tak ada kontrak dah. Dia pun dah tak ada dah, syarikat tu dia tak hire dengan kita lagi dah. Baru boleh ambil dengan dia. Dah habis dah. Sekarang ni dia masih bekerja dengan kita. Dia nak sambung kontrak. Bang, takkanlah tak ingat hari tu saya bagi 3 plasma. Ejah bang. Orang Islam kita, orang Islam otak engkau. Geram betul aku. Itu yang jadi masalah. Dia main Islam kita, orang Islam kita buat betul-betul. Ni tak. Potong rumput tak ikut spek. Kan? Buat tar tak ikut spek. Sebab apa boleh tak ikut spek ni? Sebab kamu dah terhutang budi dengan orang tu. Tu bagi projek orang tu. Saya memang tegas sikit lah bab ni. Memang bukan benda tu tak betul kan. So kita kena hati-hati lah. Wallahualam. Baik. So tak payah lah. Tunggu dia tak ada kontrak dengan kita, baru ajak dia. Tak nak ke ajak saya makan? Buat apa? Dia pun tak kenal muka tu. Sebab projek dah habis. Dah habis kontrak, dah dapat ke orang lain dah. Masa tu boleh timbul. Baik, ada lagi soalan? Ni, yang buat masjid-masjid ni, kalau tanya SPRM, paling banyak orang report masjid ke surau. Pun tak betul juga macam mana. Masjid surau kan. So beringatlah duit tu guna. Sebab ni duit orang. NGO pun ada juga. Kan? So hati-hati. Sebab ni duit orang. Saya jadi penasihat MAPIM. Letih dia orang nak berdepan dengan saya. MAPIM kan. Walaupun NGO tu dia ambil saya jadi penasihat syariah, bukan mudah saya nak lepas kan. Minta duit. Saya akan tanya, duit tu dah hantar bila? Kata dapat 1 juta orang bagi. Rakyat Malaysia bagi dalam masa tempoh sebulan. Ataupun dalam seminggu. Seminggu kata sampai 1.8 juta. Saya tanya, duit tu dah sampai belum? Dah sampai. Dia kata dah hantar. Mana resit? Siapa yang hantar? Mana gambar? Barang apa kau hantar? Semua nak tahu. Kalau awak dah lantik tadi kan. So kita kena tahu benda tu. Macam-macam boleh buat sebab ni duit orang. Kalau dia siapa-siapa pun lah masjid ya. Ni pasang kapet ni. Bukan kapet sini lah. Kan susah hati pula AJK ni ya. Pasang kapet kan. Saya pengurusi ataupun saya bahagian AJK maintenance ke apa kan. Saya mesti jumpa dengan tokek kapet tu. So brother, saya bagi kat you. Berapa bang? Alah ambil sikit je. Daripada 70,000 kata contoh 70,000. Sikit lah. Takkan tak ada langsung. 10% pun tak apa dah. Berapa dapat? 7,000. 7,000 bang. Itu yang berebut dari AJK tu. Bukan kat sini lah, tempat lain. Tu yang apa, lembu kan, lembu.
Musim korban. Ni pun satu. Baru ni saya tegur. Korban, musim korban tu kena bagi tahu tu. Berapa kos korban tu? Ada dalam masjid dah buat dah. Harga lembu 4,000. Kau kena masuk kat situ kos pengurusan RM1,000. Kos pengurusan ada apa benda? Bagi kepada penyembelih. Bayar penyembelih. Bagi makan kepada lembu tu. Yang pergi ambil, yang jaga tu kena bayar tu. Takkan tak bayar. Lillahi ta'ala mana boleh. Kerja orang kena bayar. RM1,000. So letak harga kos keseluruhan RM5,000. Ini tak, dia letak langsam RM5,000 harga lembu. Itu yang orang pergi cek betul ke harga lembu. Pergi cek lah. RM3,900. Ni RM1,100 mana bagi? Dah mula gaduh lah. AJK tipu. AJK kata tak tipu. Ni lembu nak makan apa? Tu sebab saya kata pecah-pecahkan terus. Mapim ikut. Dia buat, okey, kutipan banyak kan. 4,900 contoh. 4,900. 1,000 daripada 4,900 tu adalah kos pengurusan. Lori, bayar makan, bayar itu, urus orang, sembelih, penyembelih, semua tu urus. Pemotong, tu baru tak ada isu. Dia panggil jelas. Jangan ada gharar. Bila ada jawatan ni kita boleh send orang. Ni tukang sembelih lah. Tolong sembelih lah, 1,000 ekor. Seekor kau bagi aku sikit juga lah, RM50 dah. Bayarkan dia 150. Saya tak ada buat apa-apa pun. Dia yang sembelih. Saya dapat 50. Atas angin bang. Kalau dah 1,000 ekor. Wabillahi taufik. Tukar kereta pula aku ni. Tu yang main tu. Duit ni, pegang jawatan apa pun akan ada duit. So hati-hatilah. Ni tajuk kita rasuah. Jangan pula marah saya pula. Tajuk ni rasuah. Tu saya dekat pejabat. Orang hantar hadiah semua. Saya tak ambil. Tinggal gitu. Saya pun tak mau tahu siapa yang bagi. Sebab apa? Sebab bila kita ada jawatan, orang nak bagi hadiah. Dan saya tak kenal orang. Tapi anak murid tadi, anak murid saya, PhD. Dia bagi hadiah. Dah siap pun. Kalau tak siap, aku tak ambil. Kan aku luluskan dia. Dia bagi hadiah, dah lulus. Dia daripada mana? Daripada Baghdad. Hantar hadiah. Pemanis. Dia kata terima kasih atas didikan yang diberikan. Alhamdulillah, dah berjaya, dah berdak. Dia pensyarah sekarang. Bagi dia pemanis. Tapi saya makan, nak makan macam mana? Kan? Puasa. Nak kali bagi budak-budak kat staff tu. Habis dia orang makan, dia orang tak puasa. Wabillahi taufik, aku tak makan apa dulu. Tapi tak apa, anak murid dia dah berjaya. Tapi tengah belajar, tak boleh. Pernah sekali masa kita konvo, Viva pelajar, PhD. Ni budak Arab. Tuan-tuan tahu, kita orang sampai tu, saya pemeriksa, saya pengurusi Viva. Lepas tu ada pemeriksa apa semua. Tengok-tengok ada nasi Arab. Kambing sekor. Belum Viva lagi ni. Lepas tu pemanis dia siap kotak-kotak kan. Pemanis dia mahal bang, RM80 punya pemanis yang elok tu. Beli kat Rausyah apa semua ni. Saya sampai-sampai, saya tengok nasi Arab lapar saya buat. Saya ingatkan apa disediakan oleh pihak ni lah, universiti, fakulti tu. Rupanya pelajar ni. Kita orang buat tak tahu lah, malah ambil tahu kan, letak tepi. Masa Viva, fail. Sebab apa? Dia plagiat. Dia curi daripada kitab lain, dia letak tu. Sebab ada pemeriksa daripada universiti mana, Universiti Melaya, dapat detect kata ni plagiat. Fail. Tuan-tuan tahu apa jadi? Habis je saya umum kata fa inna hadha talib rasib. Pelajar ini fail kerana plagiat lebih daripada 70%. Buku orang Arab dia letak, dia ingat orang Malaysia tak boleh baca kitab Arab. Silap lah. Orang kita lagi banyak baca. Orang pensyarah tu siap bawa lagi kitab. Ni kitab dia. Awak ambil 70% daripada buku ni. Habis. Fail. Tuan-tuan tahu apa jadi? Nasi Arab sekor tadi, sekor kambing dengan pemanis-pemanis dia bawa balik semua. Ambil semua. Kalau betul kau nak sedekah, bagilah kan. Dah rosip, dah rugi. Apa? Dah fail, tetap bagi kita orang makan. Belah kan? Ni tak. Fail, bawa balik. Memang tak ada. Kita orang tak makan sebelum tu. Dia suruh makan, tak makan. Sebab kalau makan nanti kan, tu hutang budi pula. Nak bagi kata umum dia, fail. Wallah. Syu sar kabsa.
Dia tanya kan, orang macam mana jawab? Tu nasi Arab kabsah yang kau makan ni apa cerita? Kita dah makan dah, perut dah ke depan dah. Tak boleh. So kena berhati-hati. Bab-bab macam ni kena berhati-hati. Sebab apa? Takut kita nak jawab depan Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah merahmati kita. Minta maaf banyak-banyak kalau ada salah silap. Ni hanya orang kata apa yang ada dalam kitab saya sampaikan je lah. Mungkin ada orang politik tengok. So bukan kita marah dia, saya tak marah dia. Yang marah ni Nabi. Kita sama-sama kongsi. Bukan apa. Baik kita sedar sekarang daripada kita sedar bila SPRM dah masuk. Na'udzubillah. Ni dalam ni kita punya geng-geng ni pun ada SPRM ni. Ada. Saya tak ingat siapa. Ada geng-geng SPRM. Enggak? Bukan? Ada geng SPRM. Geng Surau Putrajaya ni. Alhamdulillah. Ada polis pun ada. Ni polis. Alhamdulillah, ramailah kita punya orang-orang baik yang keliling kita. So kita hati-hatilah, jaga diri baik-baik. Semoga Allah merahmati kita. Minta maaf, kita berhenti cukup. Stop dah kot. Tak buka soalan dah, saya lapar lah. Tak buka puasa lagi ni. Baru minum air tadi. Semoga Allah merahmati kita. Apa yang baik itu daripada Allah, yang kurang daripada wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir ya mujib ad-da'awat. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam.